Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid cikgu. Kembali kita ke dalam mata pelajaran matematik tahun 2. Okey, sebelum tu kita mulakan mata pelajaran kita hari ini ataupun pembelajaran kita hari ini. Cikgu nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin daripada cikgu. Okey, jikalau cikgu ada tersalah silap, tersalah kata sepanjang mengajar, sepanjang dalam sesi pengajaran, cikgu mohon maaf. Okey. Okey, baik. Untuk hari ini kita akan mempelajari tajuk bahagi. Okey. Awak dah belajar tajuk bahagi ni dah lama, tetapi untuk hari ini awak akan mempelajari cara-cara membahagi dalam bentuk pengiraan. Okey, ada dua cara yang digunakan. Dan kita akan tengok sekejap lagi. Okey, itu saja. Okay, kita pergi kepada next slide. Okey, slide seterusnya. Okay, sebelum kita pergi ke lebih jauh, ke lebih lanjut, kita tengok apa itu konsep bahagi. Cikgu dah pernah tunjukkan konsep bahagi ni dalam kelas. Okey, cikgu dah tunjukkan. Ini adalah untuk kita ulang kaji, untuk kita ingat balik apa itu konsep bahagi. Okey, ini ada satu soalan contoh daripada buku teks. Awak boleh buka muka surat 109. Kalau tak silap saya, kejap ya, saya cek balik. Okey, buka muka surat 109 buku teks matematik tahun 2 jilid 1. Okey, itu ada soalan yang saya ambil daripada buku teks. Okey, ini adalah contoh. Cikgu nak tunjuk apa itu contoh bahagi. Konsep bahagi ni. Macam mana sebenarnya bahagi ni berlaku. Okey, soalannya berbunyi macam ni. Ada 7 keping kad. Okey, kad ni ada dekat tengah-tengah tu, betul? Okey, ada kad berwarna hijau. Ada 7 keping. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, cikgu dah tandakan dengan dot merah. Okey. Kad itu dibahagi sama banyak kepada 2 orang murid. Nampak ada 2 orang murid. Murid wanita dan juga murid perempuan dan juga murid lelaki. Okey, berapakah seorang murid dapat? Okey, maksudnya dekat sini salah seorang ataupun salah satu murid tu dapat berapa kad? Itu kita panggil sebagai bahagi. Okey, maksudnya dia bahagi sama rata. Okey. So, salah seorang tu dapat berapa? Berapa kad? Tengok Dan berapakah bakinya? Berapakah bakinya? Okey. Sekejap ya, cikgu nak ambil ink color cikgu. Okey, dia tanya dekat sini. Berapakah seorang murid dapat dan berapakah bakinya? Ada 2 dekat situ. Maksudnya bahagi ni ada baki dia. Okay, sebelumnya awak belajar bahagi tak ada baki kan? Ini ada baki dia. Okey. So, untuk kad ni, berapa orang akan dapat? Kita tengok. Satu kad akan murid lelaki ni dapat. Okey, ini kad pertama kita bagi pada murid lelaki. Ada 7 kad. Okey, kad yang kedua akan diberi kepada murid wanita, murid perempuan. Kad seterusnya, murid lelaki. Kad seterusnya, murid perempuan. Kad seterusnya, murid lelaki. Kad seterusnya, murid perempuan. Okey, nampak kelas? Dekat sini ada lagi satu kad yang tinggal. Boleh tak kita bahagi kad ni? Kad ini. Boleh tak kita bagi kad ini? Cikgu rasa tidak boleh. Sebab apa? Bila kita nak bahagikan kad ini, kenalah ada 2 kad, betul? So, ini ada satu kad saja. So, awak tak boleh bahagikan kad ini. So, kad ini kita panggil baki. Ini baki yang dia cari ni. Ini baki. Baki. Maksudnya kad ni tidak boleh diberi kepada sesiapa pun. Okey? Macam ni, setiap orang akan dapat berapa kad? Okey, murid lelaki akan dapat 3 kad. Murid perempuan akan dapat 3 kad. So, jawapan dia adalah 3 baki 2. Ini jawapan dia. 3 orang murid, 3 kad akan diperoleh oleh setiap murid dan baki kad, bukan 2. 3 baki 1. Okay, maafkan cikgu ya, bukan 2. 3 baki 1. 3 baki 1. Mana 1 ni? Yang ini. Ini 1. Tinggal 1 kad ni. Ini kita panggil sebagai baki. So, 3 baki 1. 3 kad diperoleh oleh setiap murid. Dan baki 1 ni adalah 1 kad yang tinggal ni. Ini baki 1. Okey? Ini adalah konsep bahagi. Ini adalah cara sebenar kita bahagi. Ini adalah perkara ataupun bahagi yang terdapat dalam hidup kita. Inilah dia. Okey, jelas? Okey. So, macam mana cara pengiraan dia? Okey, pengiraan bahagi.
Okay, pengiraan bahagi terdapat dua cara. Okay, yang pertama adalah cara tolak berturut-turut. Cara yang kedua adalah bentuk lazim. Okay, ada dua cara dekat sini. Yang cara pertama tolak berturut-turut. Cara kedua adalah bentuk lazim. Okey, kita tengok satu persatu. Kita buat dulu tolak berturut-turut. Macam mana nak buat tolak berturut-turut? Okey, senang saja kelas. Okey. Tolak berturut-turut ni awak tolak bahagi ni, awak tolak soalan bahagi ni sampailah dia tidak boleh tolak. Sampai dia tak boleh nak tolak dah. Maksudnya nombor yang dia dapat jawapan tu dia tak boleh tolak dengan nombor seterusnya sebab nombor seterusnya tu besar. Ataupun tolak berturut-turut ni sampai jawapan tu jadi kosong ataupun sifar. Okey, jangan risau. Cikgu akan tunjuk cara dia. Okey. Ada 7 kepingkat. 7 kepingkat. Okey, ada 7 kepingkat. Ya, cikgu tengah adjust cikgu punya board. Ada 7 kepingkat. Okey. Kad itu dibahagi sama banyak kepada 2 orang murid. Okey, so ada 2 dekat sini. So, awak perlu buat apa? Awak tolak 7, awak tolak dengan 2. Sehinggalah awak tak boleh tolak ataupun awak mendapat sifar. Okey. Tengok 7 tolak 2 berapa kelas? 7 tolak 2 sama dengan 5. Tolak lagi 2. Tolak lagi 2. 5 tolak 2 dapat berapa kelas? Okay, 5 tolak 2 sama dengan 3. Okay, awak tolak lagi kelas. Tolak lagi 2. Tolak 2 sebab tolak 2 sebab dia bahagi kepada 2 orang. Kalau dia bahagi kepada 4 orang murid, awak tolak 4. Kalau dia bahagi kepada 5 orang murid, awak tolak 5. Yang ini sebab dia bahagi kepada 2 orang murid. So, awak tolak 2, tolak 2, tolak 2. So, 3 tolak 2. 3 tolak 2 sama dengan 1. Boleh tolak 2 tak? Boleh tolak 2? Boleh tolak 2 lagi? Tak boleh sebab 1 kecil daripada 2. So, tak boleh tolak. So, kalau tak boleh tolak, awak tak boleh nak buat apa-apalah. So, ini adalah jawapan yang terakhir dia. Okey, ini adalah jawapan yang terakhir dia. So, ini adalah jawapan yang terakhir dia. So, jawapan yang terakhir ni kita panggil sebagai baki. Awak tengok sini balik. Berapa kali 2 awak tolak? Berapa banyak nombor 2 yang awak tolak? Okay. 1 kali. 1 kali. 2 kali. 2 kali. 3 kali. 3 kali. So, ada 3 kali. So, sama dengan jawapan ni adalah 3. Sebab 3 kali kan? Baki. Berapa baki tinggal? 1. So, ini adalah jawapan dia. 3 baki 1. Ini adalah cara tolak berturut-turut. Tetapi cara tolak berturut-turut ni, dia akan ada kelemahan dia. Nanti kita akan, cikgu akan beritahu apakah kelemahan dia. Okey. Ini adalah cara tolak berturut-turut. Boleh kelas? Nampak Okey, kalau tak nampak, nak cikgu ulang lagi sekali. Okey, cikgu boleh ulang lagi sekali. Cikgu padam dulu. Ulang, jangan risau. Cikgu boleh ulang untuk awak. Tak ada masalah sampai awak faham. Kalau awak tak faham, awak boleh tengok video ni banyak kali sampai awak faham. Okey. Okey, baik. Cikgu tunjuk lagi sekali. Okey, dia ada 7 kepingkat. Kad itu dibagi sama banyak kepada 2 orang murid. So, kita nak buat cara tolak berturut-turut. So, 7 tolak dengan 2. 7 tolak 2 sama dengan 5. Tolak lagi 2. Boleh tolak kan? 5 tolak 2 boleh tolak kan? Sebab 5 besar daripada 2. Boleh tolak lagi. 5 tolak 2, 3. Tolak dengan 2. 3 tolak 2, 1. Okey, tolak dengan 2. 1 boleh tolak 2 tak? Tak boleh. Seperti yang cikgu katakan tadi, 1 tak boleh tolak 2 sebab 1 lagi kecil daripada 2. So, tak boleh tolak. So, baki dia adalah 1. Sebab dia adalah nombor yang terakhir. So, ini adalah baki. So, awak kira balik berapa banyak 2 yang awak tolak. So, ini 1. Yang ini 2. Yang ini 3. So, ada 3. 1, 2, 3. So, jawapan dia adalah 3 baki 1.
Ini adalah jawapan dia. Mudah kan? Tapi cikgu cakap lagi sekali, cara tolak berturut-turut ni, awak akan menghadapi masalah. Okay, dia ada masalah dia tersendiri. Bila awak berjumpa dengan nombor yang besar. Okey. Okay, seterusnya, kita tengok kepada bentuk lazim. Okey, yang ini perkara yang perlu awak belajar betul-betul. Perkara pengiraan bentuk lazim. Okey, awak perlu belajar betul-betul. Macam mana? Okey, yang pertama sekali adalah awak perlu ada sifir. Cikgu dah ajar sifir. Okey, sebelum kita masuk tajuk bahagi, cikgu dah ajar taraf. Okey. Sebelum awak masuk ke tajuk pengiraan ni, awak dah belajar macam mana nak bahagi, menggunakan sifir bahagi pun awak dah belajar. Kalau Cikgu Nabil, dia ada buat pokok. Kalau Cikgu Aizat itu, dia ada ajar cara garis nombor. Awak dah belajar. Okey, ini cara sifir. Okey, cara bentuk lazim, awak kena tahu sifir. Dan cikgu pun ada ajar, ada cakap dengan awak, kalau boleh hafal sifir. Cikgu dah pernah tanya dalam kelas, hafal sifir 2, sifir 3. Cikgu harap awak boleh hafal. Okey, bentuk lazim untuk bahagi. Macam manakah cara dia? Okey, tengok baik-baik kelas. Langkah yang pertama, awak kena buat rangka bentuk lazim dahulu. Macam mana rangka bentuk lazim bahagi? Macam ni kelas. 7 ke peringkat, maksudnya 7 bahagi dengan 2. Yang depan ni, nombor 7 yang di depan ni, letak di dalam kurungan. 7 kurungan 2. Nampak? Tulis segi sekali, sebab nampak macam tak cantik. Okey. 7 bahagi dengan 2. Cikgu nak cari cikgu punya pen. Okey. 7 bahagi 2. Nampak? 2 ni adalah sifir dia. Yang di luar kurungan adalah sifirnya. Iaitu sifir 2. Okey. Bila sifir 2, awak kena senaraikan sifir 2. Okey. Awak kena buatlah sendiri sifir 2. Okey. Kalau lagi cantik, awak dah ingat, awak dah hafal. Cikgu dah pernah ajar itu sebelum ni. Awak buat sifir 2, sifar darab 2, sifar, tambah 2. 1 darab 2, kosong tambah 2 sama dengan 2. Tambah lagi 2. 2 darab 2 sama dengan berapa? Tambah 2 atas ni sama dengan 4. Allah, maafkan saya. Sama dengan 4. 3 darab 2, tambah lagi 2 atas ni sama dengan berapa? 6. Ini cikgu dah ajar. Okay. Cara membuat sifir. Dah ajar dalam kelas. Cikgu harap awak semua tak lupa. Okay. So, untuk ini cikgu dah siap sifirnya. Okay. Cikgu dah ada. Nampak sifir 2. Cikgu dah buat. Siap-siap. Sifir 2. Okay. Seterusnya, awak dah buat sifir. Awak dah buat sifir 2. Seterusnya adalah awak kena selesaikan operasi bahagi ini. Okay. Macam mana? Okay. Tengok dalam ni. Cikgu tukar ink color supaya awak dapat membezakan yang mana soalan, yang mana jawapan. Okay. 7 bahagi 2. Awak kena tengok, awak kena rujuk sifir 2. Ada tak jawapan 7? Jawapan dekat sini, yang kat belakang ni, lepas sama dengan ni. Ini jawapan. Ada tak jawapan 7? Ada tak? 2, 4, 6, 8, 7 tak ada. 10, 12, tak ada 7. Kalau tiada 7, awak kena ambil mana jawapan yang hampir dan rendah daripada 7. Yang hampir dan rendah daripada 7. 2 rendah daripada 7. Rendah daripada 7, tetapi dia tak hampir. Sebab ada 4 lagi. 4 rendah daripada 7. Dia rendah, tapi dia tak hampir sebab dia ada 6. 6 rendah daripada 7. Kita tengok pula nombor seterusnya, 8. 8 rendah daripada 7 tak? 8 dah lebih daripada 7. So, yang ni awak tak boleh ambil dah. Okay, awak tak boleh ambil. So, yang paling hampir adalah 6. So, 6. Berapa darab 2? Berapa darab 2 dapat 6? 3. 3 ni awak letak dekat atas. 3 darab 2 sama dengan 3 darab 2 sama dengan 6. 6 ni, jawapan 6 yang awak ambil tadi ni, awak letak dekat bawah 7. Operasi tolak. 7 tolak 6? 1. Ada tak? Ada jawapan lagi ya? Ada tak dalam kurungan ada jawapan lagi? Ada nombor lagi tak? Tiada. So, ini adalah jawapan dia. So, dekat bawah ni bukan jawapan. Yang bawah ni kita panggil sebagai bahagi. Jawapan bahagi kat mana? Jawapan bahagi dekat atas. Bahagi ni dia lain sikit. So, jawapan dia 3 baki 1. Nampak kelas? Kan sama jawapan ni. Nampak? Sama kan?
Sama je. Okay, so 3 baki 1. Okay. Jangan risau, kalau masih lagi tidak faham, cikgu akan tunjuk lagi. Ada lagi soalan-soalan seterusnya lepas ini. Okay, pergi ke soalan seterusnya. Okay, ada 20 biji mangga. Okay, soalan seterusnya ada 20 biji mangga. Okay. Longgokkan 6-6. Maksudnya longgokkan 6-6 tu bahagilah 6-6. Nampak dia bahagikan 6-6 mangga tu. Berapakah longgok mangga? Berapakah baki mangga? Okey, kita nak tahu berapa longgok yang dapat. Berapa kumpulan yang dapat. Berapa banyak baki mangga yang tak masuk dalam kumpulan tu. Ada berapa banyak mangga yang lebih yang tak masuk dalam kumpulan yang kita nak longgok nanti. Okey, cara dia adalah 20 bahagi dengan 6. Okay, kita mulakan dengan cara tolak berturut-turut. Tolak berturut-turut. Kita dah tulis tadi. Okay, awak ada 20 mangga, awak tolak dengan 6. 20 tolak 6, 1. Sini 10. 10 tolak 6, 4. 1 tolak sifar, 1. Tolak lagi 6. 4 tolak 6. Sini sifar, sini 14. 14 tolak 6. Berapa kelas? 8. Tolak lagi 6. 8 tolak 6, 2. Tolak lagi 6. Boleh tolak? 2 tolak 6 boleh? Tak boleh sebab 2 kecil daripada 6. So, awak tak boleh tolak dah dengan 6. So, jawapan yang terakhir sekali adalah 2. Okay, jawapan dia adalah jawapan 2. So, ini kita panggil sebagai baki. Okay. So, ada berapa 6 yang kita tolak? Kita kira ada berapa 6 yang kita tolak? Cikgu ubah pensel warna-warna cikgu. So, 1 6. 2 6. 3. So, ada 3 6. So, jawapan dia adalah 3 baki 2. Kalau tak percaya, awak tengok gambar tu. Nampak? Ada 1 longgok, 2 longgok, 3 longgok. Ada 2 baki kat sini. Tak boleh nak masuk kat mana-mana longgok sebab tak cukup. Boleh faham kelas? Okey. Itu adalah cara tolak berturut-turut. Macam manakah cara bahagi menggunakan bentuk lazim? Bentuk lazim. Okey, yang pertama sekali awak kena tahu apakah soalan yang dia nak? 20 bahagi dengan 6. Okey, so 20 ni awak letak di dalam kurungan. 20 bahagi dengan 6. Okey, 20 bahagi dengan 6. Okey, dah selesai. Yang kedua, kita dah ajar cara-cara dia. Yang pertama, buat bentuk lazim, buat kurungan dia. Okey, buat bentuk lazim ni. Yang kedua adalah buat sifir 6. Cikgu dah ajar cara buat sifir 6. Okey, cikgu dah tunjuk. So, cikgu dah ada sifir 6 dekat sini. Nampak sifir 6 cikgu? Okey, seterusnya apa perlu awak buat? Awak tengok dekat sifir 6 ni. Tengok dulu. Okey. 2 bahagi dengan 6. 2 bahagi dengan 6. Okey, 2 ni kecil bahagi dengan 6. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tidak boleh? Tidak boleh. Okey, kalau tidak boleh, cikgu terus ambil 20 bahagi dengan 6. Okey, 20 bahagi dengan 6. Okey. 20 bahagi dengan 6. Kalau 20 bagi dengan 6. Macam mana kalau 20 bagi dengan 6? Okey, kita tengok. Kena tengok sifir. Bila kita tengok sifir, awak tengok manakah jawapan yang hampir rendah dan hampir dengan 20. 6, 12, 18, 24. 24 dah lebih. Sebab apa? 20 dah lebih dengan 24. So, jawapan dia adalah 18. So, berapa darab dengan 3 dapat 18? 6. 6 tu tulis atas mana cikgu? Atas 2 ke atas sifar? Awak kena tulis atas sifar sebab awak dah ambil 20. Okey, kalau awak dah ambil 20 macam ni, awak kena letak dekat nombor yang paling hujung. So, 6. Maaf, bukannya 6. Bukan 6. Sekejap ya. Bukan 6. Ini sifir 6. Betul, ini sifir 6, betul?
Bukan 6. 6 ni 6 sama je. 3. 3 darab dengan 6. 3 letak dekat sini. 3 darab 6 sama dengan 18. Okey, awak boleh tolak. Okey, tinggal 1. 1 bagi pinjam jadi 10. 10 tolak 8 sama dengan 2. 1 tolak 1 sama dengan sifar. Cikgu letak titik dekat situ. Nak letak sifar pun boleh. Tak ada masalah. Okey, antara 2. Okey, so ini kita panggil sebagai baki. So, jawapan dia adalah, ini jawapan dia. Ini adalah jawapannya. Okey, so 3 baki 2. Nak cikgu ulang lagi sekali. Okey. Okey, tak apa, jangan risau. Kalau tak dapat, ulang lagi sekali. Padam. Yang penting awak tahu cara nak buat bentuk lazim dan cara macam mana nak tengok sifir ataupun membuat sifir. Lagi cantik kalau awak dapat hafal sifir. Okey, cara yang pertama adalah buat bentuk lazim. Okey, 20 bahagi dengan 6. Okey, yang kedua, awak membuat sifir. Okey, macam mana buat sifir? Yang ini cikgu dah tunjuk ni sifir. Ini. Okey. 1, 6, 6, 2, 6, 12, 3, 6, 18. Ada sifir 6 ni dekat tengah-tengah. Ada sifir 6 ni dekat depan. Okey. Yang penting awak tahu itu sifir berapa. Okey, seterusnya kita boleh selesaikan operasi bahagi. So, 2 bahagi dengan 6. Kita ambil satu-satu dulu . Kita tak boleh ambil 20 terus. Kita kena ambil satu-satu dulu. Kita ambil 2 ni dulu. Okey, 2 bahagi dengan 6. 2 dengan 6, 2 ni kecil. So, tak boleh bahagi. Kalau awak bahagi pun jawapan dia kosong. So, cara yang pantas awak terus ambil 20. Sebab 2 ni kecil. So, awak terus ambil kawan dia jadi 20. So, 20 bahagi dengan 6. Awak tengok dekat sini, ada tak jawapan 20? Tidak ada. Yang paling hampir dengan 20, cikgu rasa dekat sini. Sebab apa? Sini dah 24. 24 dah lebih. 24 dah lebih daripada 20. So, awak kena ambil yang atas dia. Berapa? 18. Berapa darab dengan 6 dapat 18? 3. 3 tulis dekat mana? 3 tulis dekat atas sini. Kenapa tulis dekat belakang, cikgu? Kenapa tak tulis dekat depan? Okey, kita kena tulis dekat belakang sebab kita dah ambil 20. Okey, sebab 2 tadi tak boleh nak bahagi dengan 6. So, kita ambil kawan dia 20. So, sifar ni dia jadi satu nombor. Jadi dengan 2, jadi 20. So, ketiga ni kita tulis dekat atas sifar. Okey, so 3 darab dengan 6 sama dengan jawapan ni tadi 18. Operasi tolak. Apa-apa pun kat bawah ni mestilah operasi tolak. Okey. So, sifar tolak 8 tak boleh sebab sifar kecil daripada 8. So, awak kena panggil geng dia. Pinjam satu geng daripada 2. 2 tinggal 1. 1 pergi sebelah jadi 10. 10 tolak 8 sama dengan 2. 1 tolak 1 sama dengan sifar. So, ini adalah baki. Yang atas ni adalah jawapan. Okay, so, awak ambil jawapan dia 3 baki 2. Itu adalah cara untuk operasi bahagi, bentuk lazim bahagi. Okey. Kita pergi kepada next slide ataupun slide seterusnya. Okey, soalan ini soalan terus. Bahagikan 15 dengan 4. Bahagikan 15 dengan 4. Okay. Tolak berturut-turut. Okey, 15 tolak dengan 4. Berapa? 11. Tolak dengan 4 lagi. Berapa? 11 tolak 4, 7. Tolak 4 lagi. Berapa? 3. Okey, boleh tolak dengan 4 lagi? Dah tak boleh sebab 3 kecil daripada 4. So, awak tak boleh tolak dengan 4. Kalau tak boleh tolak, inilah jawapan yang kita dah jumpa ataupun jawapan yang terakhir sekali. So, jawapan yang terakhir sekali ni kita panggil dia sebagai baki. So, berapa 4 ni awak tolak? 1, 2, 3. So,
3 baki 3. Ini adalah jawapan dia. Okay. Kita pergi kepada bentuk lazim. Bentuk lazim. Pertama sekali adalah awak kena buat rangka bentuk lazim. 15 bahagi dengan 4. So, tengok apakah nombor berada di luar, iaitu nombor 4. Bila nombor 4, itu adalah sifir yang perlu awak bina ataupun sifir yang perlu ada dalam kepala awak ataupun sifir yang perlu awak tulis. Okay. So, cikgu dah sediakan sifir dekat sini, iaitu sifir 4. Okay. So, 1 bahagi dengan 4. Boleh ke tak boleh? 1 kecil, 4 besar. Okay. So, tak nak membuang masa, kita terus ambil 15 terus. Okay. So, 15 bahagi dengan 4. Awak tengok dalam sifir 4, ada tak jawapan 15? 4, 8, 12, 16. Oh, dah lebih dah daripada 15. Okay. So, ini adalah yang nombor yang paling hampir dan rendah daripada 15. Berapa darab dengan 4 dapat 12? Ini dia, 3. So, 3 awak tulis dekat bahagian atas. Dekat atas 5. 3 darab 4 sama dengan 12. Okay, dekat bawah ni adalah operasi tolak. Okay, 5 tolak 2, 3. 1 tolak 1, sifar. Okey, ini adalah kita panggil sebagai baki. Ini adalah jawapan. So, jawapan dia adalah 3 baki 3. Okey, boleh faham kelas? Okey. Senang saja kan? Okey. Soalan contoh yang seterusnya. Nampak cikgu dah siap-siap letak sifir 7 dekat situ. Okey, 47 bahagi dengan 7. Ini yang cikgu katakan, kita akan ada masalah kalau kita asyik menggunakan cara tolak berturut-turut. Okey, 47 tolak 7. Dapat berapa? 7 tolak 7, sifar. 4 tolak sifar, 4. Tolak 7 lagi. Dapat berapa? Pinjam. Tinggal 10. 10 tolak 7. 3. 3. Tolak 7 lagi. Okey. Pinjam. Tinggal 2. Sini ada 13. 13 tolak 7 sama dengan 6. 2. Tolak 7 lagi. Nampak? Kita sambung ke atas. 6 tolak 7. Tak boleh. Pinjam. 1. 16. 16 tolak 7. 9. 1 tolak sifar. 1. Tolak lagi 7. 9 tolak 7. 2. 1. Tolak lagi 7. 12 tolak 7. 5. Tolak lagi 7. Okey, dah tak boleh tolak 7 dah. Sebab 5 kecil daripada 7. Nampak? Ini akan menjadi masalah kepada awak kalau awak bergantung kepada cara menolak berturut-turut. Panjang kan? So, ini adalah baki dia. So, berapa kali 7? 1, 7. 2, 3, 4, 5, 6. So, jawapan dia adalah 6 baki 5. Okey. Cara ni tidak digalakkan digunakan bila awak menjumpa nombor yang besar. Itu jadi masalah kalau awak jumpa operasi yang besar. Okay, itu sebab cikgu nak awak belajar cara menolak menggunakan bentuk lazim. Okay. Okay, macam mana tolak dengan bentuk lazim? Okay, yang pertama sekali, cikgu dah ajar tadi, buatlah awak punya bentuk lazim 47 bahagi dengan 7. Okey. Dah dapat. Awak tengok sifir 7 yang cikgu dah buat dekat sini. Okey. Tadi cikgu cakap terus ambil kan? Okey. 4 bahagi 7. Kenapa cikgu cakap terus ambil? Okey, sebab apa? Kalau kita buat 4 bahagi dengan 7, okey, awak boleh buat. Okey, awak boleh bahagi 4 bagi 7 ni, tetapi awak akan membuang masa. Itu sebab cikgu suruh terus ambil geng ni, terus besar terus jadi 47. Okay, kalau 4 bahagi 7 ni boleh. Okay, awak tengok, ada tak jawapan 4? Tak ada. Okay, yang ni dah 7. So, yang paling hampir adalah sifar. So, sifar darab 7, sifar, tolak, jadi juga 47. Sama saja.
tetap jadi 47. Itu sebab cikgu suruh awak terus ambil nombor yang besar. Okey? Itu sebenarnya. Itu cara sebenarnya. Okey? So, 4 bahagi 7, 4 tu kecil daripada 7. So, awak terus ambil geng dia, jadi 47. So, awak tengok dalam sifir 7 ni ada tak jawapan 47? Okey, 35, 42, 49. 49 dah lebih daripada 47. So, awak ambil nombor yang hampir dengan 47. 42. Berapa darab dengan 7? Berapa darab dengan 7 dapat 42? 6. So, 6 darab dengan 7 dapat 42. Operasi tolak. 7 tolak 2, 5. 4 tolak 4, sifar. Okey, nak letak titik pun boleh. Okey, nak letak titik pun boleh. Okey. Tak titik. Titik. Nampak? Okey, so ini adalah baki. So, jawapan dia adalah 6 baki 5. Nampak? Senang saja kan? Okay, ini adalah cara-cara dan langkah-langkah yang perlu anda ketahui untuk membahagi dalam tajuk bahagi. Okay, pengiraannya ada 2. Kita ulang balik lagi sekali ya untuk pembelajaran hari ini. Okay, ini adalah soalan contoh yang terakhir. Pengiraannya ada 2. Okay, yang pertama awak menggunakan tolak berturut-turut dan yang kedua awak menggunakan bentuk lazim. Okay, bentuk lazim. Tetapi tolak berturut-turut akan jadi masalah jika awak mendapat soalan yang besar. Okey, kalau soalan yang besar, awak akan tolaklah sampai habis kertas awak. Itu sebab cikgu suruh awak gunakan tajuk bentuk atau gunakan pengiraan bentuk lazim. Dan perlulah awak dari sekarang, di darjah 2 untuk menghafal sifir. Okey, sekurang-kurangnya sehingga sifir 9. Okey, daripada sifir 1 sampai sifir 9. Tak susah pun hafal sifir. Okey, sifir 1 awak tak perlu hafal. Sifir 2 kebiasaannya awak dah tahu. Sifir 5 awak boleh berpandukan kepada jam. Okay, dan sifir 9 awak boleh menggunakan jari. Okay. Yang perlu awak hafal hanya sifir 3, sifir 4, sifir 6, sifir 7 dan sifir 8. 5 sifir je awak perlu hafal. Okay. Boleh faham kelas ya? Okay, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Okay, jikalau ada apa-apa soalan, ada apa-apa yang tidak faham, awak boleh macam biasa boleh terus mesej saya dekat Google Classroom ataupun dekat nombor WhatsApp dalam grup yang ada nombor WhatsApp saya. Okey, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Okay, sekali lagi cikgu ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Seperti biasa, latihan pengukuhan cikgu akan selitkan akan muat naik di Google Classroom. Murid-murid boleh akses dekat sana. Okey, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.